أعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada saat ini, maka dapat sama-sama kita menjalankan tanggungjawab kita, taklifan kita, ibadat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan kita nikmat iman dan juga Islam yang menjadi sebab diterimanya segala amalan kita dan juga menjadi syarat untuk kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam kita sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Jadi muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lepas, pengarang kitab menyebut kepada kita bahawa kita mestilah memahami apa sebenarnya sebab kita menganut agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam dalam kehidupan kita. Apakah matlamat akhir kehidupan kita di dunia yang kita nak cari, dan juga matlamat akhir kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggariskan kehidupan kita sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggariskan kita, memberi panduan kepada kita bagaimana kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada diri kita sebagai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala-galanya ke atas diri hamba-Nya, tapi kita manusia, Allah Subhanahu wa taala memberi kita pilihan untuk memilih di antara kebaikan dan juga kejahatan, di antara dosa ataupun pahala, di antara nikmat dan juga azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita yakin, kita percaya, kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb kita, Tuhan kita, dan juga pencipta kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan segala isi alam ni ialah ada tujuannya, tidak sia-sia, sama ada kepada diri kita sendiri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, ataupun kepada mana-mana makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta atas muka dunia ni. Dan juga kita percaya, yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi sebagai pemberi keterangan kepada kita, dan juga datang bersama dengan rasul-rasul dan juga nabi-nabi ini kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka mendapat kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga sebahagian daripada mereka mendapat suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan juga rasul-rasul, semuanya berbeza mengikut zaman dan juga umat pada waktu itu. Jadi syariat dan juga ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala pada zaman mereka, pada zaman Nabi dan juga Rasul itu mungkin berbeza daripada zaman kita sekarang ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas kita bahawa kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan kita. Walaupun berbeza syariat, tapi itulah Tuhan yang disembah sejak bermulanya daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampailah kepada hari kiamat, hari pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syariat diturunkan ke atas kita, syariat ibadat, dengan tujuan kita menzahirkan ketaatan kita, kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa kita ni sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk kita sembah dan juga kita agungkan melalui syariat dan juga ibadat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
syariat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut keperluan dan juga fitrah manusia itu sendiri, makhluk itu sendiri, yang diberi taklifan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan matlamat akhirnya ialah kita nak peroleh daripada kepercayaan kita, keyakinan kita, keimanan kita, dan juga ibadat yang kita buat tadi, syariat yang kita patuh tadi, yang kita yakin tadi, ialah akhlak kita, tasawuf kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita makhluk bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, penutup segala nabi-nabi yang lain, membawa kepada kita kesempurnaan agama dan juga menjadi kepada kita contoh teladan yang terbaik. Nabi SAW mari pada kita beri satu teladan supaya boleh kita contohi dan juga boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi pengarang ni dia menyebut kepada kita supaya kita melihat balik sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita anut Islam ni, apakah syarat-syarat ataupun keperluan yang perlu ada pada kita ni nak menganggap bahawa kita ni Muslim dari sudut akidah kita, dari sudut ibadat syariat kita dan juga dari sudut akhlak kita. Apakah akidah kita, syariat kita, ibadat kita tadi dan juga akhlak kita ni menunjukkan kepatuhan kita, ketundukan kita, perhambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi akidah kita tidak patuh dan juga tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita berpegang dengan akidah yang lain selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi juga kita ni tidak Muslim dari sudut ibadat kita apabila kita percaya hanya pada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menzahirkan kepercayaan kita tadi, keimanan kita tadi, keyakinan kita tadi dengan ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalaulah ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, maka timbul daripada diri kita hasil keimanan kita yang senipis bawang tadi ataupun iman kita yang rosak tadi, maka akhlak yang keluar daripada diri kita juga akhlak yang buruk, akhlak yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang bawa kepada kita bahawa perlu ada garis panduan daripada kita sendiri. Kita mencari bahawa kita perlu untuk memperbaiki diri kita dari sudut akidah kita, ibadat kita, syariat kita dan juga akhlak kita, supaya tujuannya jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mari pada kita tunjuk contoh teladan dalam semua aspek kehidupan, sehinggalah Nabi SAW diangkat bukan sahaja di kalangan orang beriman, bahkan orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat bahawa Nabi SAW ini merupakan manusia yang paling hebat, manusia yang paling berakhlak di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasul, kepada kitab Allah, tapi mereka ni mempercayai bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan dan juga manusia yang paling agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas muka dunia. Jadi bermula daripada Nabi SAW diutuhkan kepada kita, jadi kehidupan Nabi SAW sudah tentu kalau kita ikut dan juga kita tilik kehidupan Nabi SAW ni, Nabi SAW ni seorang yang buta huruf dan juga tidak boleh menulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi SAW sebagai salah seorang manusia untuk membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Muhammad SAW boleh memberi contoh untuk umat akhir zaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri kita contoh berbagai-bagai daripada Nabi SAW, dan juga Allah Subhanahu wa taala terapkan daripada Nabi SAW ni, bermula daripada pergaulan dia sesama ahli keluarga, pergaulan dia sesama masyarakat, sehinggalah dia memerintah negara. Jadi kehidupan Nabi SAW satu kehidupan yang lengkap untuk kita ikut dan juga untuk kita contohi. Jadi pengarang menyebut kepada kita bahawa dalam bab yang ketiga berkenaan dengan saya mesti Muslim dari sudut ibadat saya, ialah pengarang menyebut kepada kita bahawa ada beberapa perkara yang kita perlu ambil tahu dan juga perlu ambil
peri pentingnya berkenaan dengan akhlak yang digariskan, iaitu sebanyak 9 perkara. Jadi pengarang menyebut kepada kita yang pertamanya ialah kita ni perlulah dari sudut akhlak kita bersifat warak daripada melakukan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang syubhat. Jadi pengarang menyebut kepada kita bahawa kita mesti meninggalkan perkara-perkara yang haram yang sudah pasti ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perkara syubhat yang tidak ada nas daripada Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan juga perkara yang mempunyai kesamaran di antara halal dan juga haram. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yartafa fihi alla wa inna likulli malik hima ala wa inna himallah muharamih ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadat jasad kulluh ala wa hiya qalb. Maksudnya daripada Abu Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal itu jelas dan sesungguhnya perkara haram itu jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi ia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadannya, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul darah, yakni daging, yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah jantung hati. Jadi pengarang memberi kepada kita satu syarat ataupun dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan halal dan juga haram ni perkara yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara halal ni, kalau kita sebut halal, ialah perkara yang ada padanya nas ataupun dalil yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW yang menghalalkannya. Manakala perkara haram ni ialah ada nas dan juga dalil yang menyatakan bahawa perkara itu haram. Manakala perkara syubhat ni tidak ada nas dan juga tidak ada dalil yang mengatakan bahawa ia haram ataupun ia halal. Jadi Nabi SAW menerang kepada kita bahawa setiap perkara yang jelas halal dan juga haramnya ada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nas, ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perkara haram kita tahulah mana dak. Kalau kita baca Al-Quran melalui terjemahan dia dan juga melalui pengajaran daripada sisi di kuliah ataupun daurah-daurah, kita tahulah dak penerangan berkenaan dengan bagaimana perkara-perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut keharamannya dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW sebut dalam As-Sunnah. Begitu juga perkara-perkara yang halal, Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas sebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan perkara-perkara yang haram. Yang menjadi masalah kepada kita ialah perkara yang tidak dijelaskan dan juga tidak ditegaskan oleh Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah berkenaan dengan halal ataupun haramnya sesuatu. Hadis ni nak menyebut pada kita bahawa setiap perkara halal dan haram ni kita boleh berjaga-jaga, boleh berhati-hati dan juga boleh ambil jika ianya halal
dan juga kita boleh tinggal sebab kita tahu bahawa ianya haram. Jadi perkara syubhah yang tidak ada dalil pengharamannya ataupun halalnya, jadi inilah yang perlu kita ambil tahu dan juga kita hindari diri kita daripada jatuh ke dalam perkara yang syubhah. Sebab Nabi SAW sebut tadi bahawa kalau kita jatuh ke dalam perkara syubhah, seolah-olahnya kita jatuh ke dalam perkara yang haram. Bukan hanya kita jatuh kepada perkara yang haram, kita juga menyebabkan maruah kita tercalok. Agama kita juga tercalok disebabkan oleh kita jatuh ke dalam perkara syubhah tadi. Jadi perkara syubhah ni kita tak tahu sama ada halal ataupun haram. Walaupun kita kata kemungkinan ada di antara ulama yang menyebut sesuatu perkara tu ataupun memberi hukum terhadap sesuatu perkara yang tidak jelas, yang tidak ada dalil berkenaan dengan halal haram. Jadi timbul dalam hati kita bahawa kita tak pasti sama ada ianya halal ataupun haram. Bermain dalam fikiran kita dan juga hati kita. Halal ke haram? Halal ke haram? Kita duduk di antara halal dan juga haram. Jadi ulama ajar pada kita bahawa kalau kita duduk di antara sama ada kita nak kata perkara tu halal ataupun haram berdasarkan kita yang tak ada ilmu, maka kita tinggal benda tu. Kalau kita ambil dalam keadaan syubhah, dalam keadaan waswas yang tidak tahu sama ada halal ataupun haram, berkemungkinan kita jatuh ke dalam perkara yang haram. Sebab tak ada yang jelas berkenaan dengan halal ataupun haram. Macam sebelum ni lah mana kalau kita kata mungkin 30-40 tahun dulu tak ada lah dalil yang jelas berkenaan dengan dadah. Jadi ulama ni dia cari dalil dan juga dia cari sumber-sumber yang mana mengatakan bahawa dadah ni haram. Pada asalnya orang guna mana guna dadah dalam perubatan ke, dalam sukan ke, dalam kehidupan harian. Jadi disebabkan oleh tak ada dalil, maka ulama ni pakat-pakat cari keluar fatwa. Maknanya kias. Maknanya ambil dan juga kaji benda sifat dadah ni. Ada tak benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sifat ada dengan dadah tadi. Jadi ulama ambil bahawa benda-benda yang menghayalkan, menghilangkan akal, maka dia dikira juga haram sebagaimana arak tadi. Ada. Jadi kias. Jadi kalau kita nak keluar satu-satu hukum tak boleh lah sebab kita tak ada ilmu. Mana kita boleh baca Quran tapi kita nak ambil dalil daripada Quran untuk jadikan sebagai hukum, maka kita tak mampu. Jadi kita ni tak ambil ikut fatwa ataupun hukum yang dikeluarkan oleh ulama berdasarkan perkara yang tidak ada nas dan juga dalil. Kalau kita nak pakai dalil akal kita semata-mata, tak boleh lagi, tak boleh menjadi hukum lagi. Dia mesti nas dan juga dalil yang jelas. Macam kita sebut tadi, kalau halal dia ada nas yang jelas, yang putus. Allah Subhanahu Wa Taala kata suruh makan perkara yang baik, yang halal, maka ada nas yang jelas. Allah Subhanahu Wa Taala kata haram makan daging babi. Allah kata haram, maka jelas haram dia. Tak ada takwil ke mana-mana. Jadi jelas datangnya arahan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa benda tu haram. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut haram dalam Al-Quran, jelas perkataan tu pun jelas, ayat tu pun jelas. Tapi ada setengah dalam Quran ni tidak sebut, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut secara jelas haram. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sebut la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi kalau tak ada perkataan haram gitu, dah kita kata halal. Sebab tak ada perkataan haram. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, maka la tadi tu membawa kepada maksud haram. Bawa kepada maksud haram. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelas juga pada kita bahawa yang terangnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ialah wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Itu jelas juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ada perbandingan. Walaupun orang kafir dan juga orang Yahudi ni dia kata sama je. Di antara riba dan juga jual beli ni halal belaka. Riba pun kait dengan jual beli tadi pun berkait. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata tak sama. Jadi pengharaman tu dan juga halal jual beli dan juga haramnya riba tadi jelas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang yang diterima, kaum yang menerima kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kata
halal tak? Jadi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi jelas tak? Jadi yang tidak jelas ialah syubhat tadi. Jadi kita kena berusaha untuk diri kita ni kalau jadi warak tak? Warak maksudnya kita menjauhi perkara-perkara yang tidak ada nas tadilah, haram dan juga halal tadi tak? Syubhat, kesamaran tak? Mana leni banyaklah tak? Leni banyak. Jadi makanan yang kita makan kadang-kadang tak ada tanda halal. Bila tak ada tanda halal, kita pun mari was-was dulu. Ya tak? Maknanya kalau kita makan makanan, sebagai contohnya kita pergi ke Anyai lah kita kata tak? Kadang-kadang kita tukar tak? Logo halal kita ni kita kenal lah tak? Logo halal luar negara kita tak tahu. Jadi bila kita rasa was-was ataupun timbul kesamaran, boleh makan kedok makanan kalau ada tanda halal lah tak? Kalau ada tanda halal ataupun tak ada tanda halal. Jadi timbul dalam diri kita ni, boleh makan ke tak boleh makan, maka kita tinggal, jangan makan tak? Sebab tak jelas pada kita. Itu berkaitan dengan makan lah tak? Berkaitan dengan kita nampak mata kita. Ada pun perkara-perkara lain yang perlu kepada ijtihad dan juga keluar fatwa daripada mufti ataupun ulama', itu kena rujuk pada orang yang pakar lah tak? Jadi halal dan juga haram ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala buat pada kita ni sebenarnya nak memelihara diri kita. Jadi kalau ulama' dia garis ada maqasid syar'iyyah tak? Maslahat yang perlu kita jaga daripada halal dan juga haram tadi. Ulama' letak 5 tak? Tujuan halal haram ni yang pertama sekali ialah untuk menjaga agama tak? Ada halal ada haram tak? Mana haram kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia benda? Tujuan dia ialah untuk menjaga agama. Sebab agama mari ni tujuan dia ialah mengeluarkan kita daripada kegelapan, kejahilan kepada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Mana agama mari untuk pelihara kita, untuk jaga kita, untuk tunjuk jalan pada kita. Jadi kalau kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mencampakkan diri kita keluar daripada nur Allah tadi, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haramnya kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya untuk menjaga agama. Ataupun kita tengok 2-3 tahun lepas orang main berkenaan dengan isu kalimah Allah. Jadi ada setengah ulama' ni dia letak bahawa tak boleh letak perkataan Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada Al-Quran. Tujuan dia tadi benda, tujuan dia ialah untuk menjaga agama tadi. Itu tujuan dia tak? Mana kalau tak jumpa nas ataupun dalil dalam Quran tak? Maka benda tadi ni, tujuan halal dan haram ni jadi panduan tak? Itu yang pertama. Tujuan halal dan haram ni ialah untuk menjaga agama kita. Yang keduanya ialah untuk memelihara nyawa tak? Mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita, larangan pada kita supaya kita tidak membunuh nyawa, mengambil nyawa yang bukan hak dia. Maksudnya kalau kita bunuh sahaja tak boleh tak? Kita ambil nyawa dia bukan kerana dia buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya murtad tak? Kalau walaupun dia murtad, kita orang sebagai orang biasa tak boleh ambil tindakan bunuh dia walaupun dia istighfar murtad. Yang boleh ambil tindakan ialah pemerintah tak? Hakim-hakim lah tak? Mana masuk mahkamah jatuh hukuman bahawa dia ni murtad boleh. Tu pun kalau dia murtad pun kita tak boleh bunuh, dan juga mahkamah tak boleh jatuh hukuman setelah bunuh. Dia kena beri peluang pada dia untuk bertaubat dulu. Tak? Mana bukan boleh mudah-mudah nak bunuh orang lah, walaupun dia langgar syariat ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Banyak benda tak? Jadi larangan tadi jangan kita ambil nyawa dengan cara yang salah, yang batil, ialah untuk menjaga nyawa tadi. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ke atas kita perkara-perkara yang haram, sebagai contohnya darah dan juga daging babi dan juga sewaktu dengannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelonggaran pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala beri kelonggaran pada kita kalau kita ni dalam keadaan darurat berkaitan dengan nyawa kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kelonggaran, rukhsah pada kita. Kita boleh makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dengan kadar untuk menghilangkan ancaman tadi terhadap nyawa. Mana kalau kita ada masa tu, kalau kita ni dahaga, yang ada pada waktu tu air kecil. Kalau kita tak minum, mati kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala
beri kelonggaran rukhsah pada kita untuk kita minum najis tadi, dengan kadar untuk menghilangkan bahaya tadi. Tak, maknanya kalau kita tak minum, maka kita akan mati. Jadi minum sekadar untuk menghilangkan ancaman tadi, menghilangkan mudarat tadi, maka diizinkan oleh agama dan juga syarak. Tapi kalau kita minum banyak tak boleh. Tak. Ada sekolah kita minum belakang sekolah tak boleh. Tak. Ataupun ada sejak, boleh minum, patutnya minum segelas aja, secawang aja, tapi kita minum belakang tak boleh. Tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun diharamkan darah dan juga babi dan juga arak ni, jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kelonggaran dalam keadaan yang darurat, yang mengancam nyawa kita. Tak. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah memelihara akal. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala haramkan arak ni dengan tujuan ialah untuk menjaga kesihatan akal kita. Kalau kita minum arak, maka hilang kewarasan akal kita. Tak semestinya arak, benda-benda lain yang menghilangkan kewarasan akal kita, hilang akal kita, maka haram juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana pelihara akal kita supaya tidak merosakkan akal kita dan juga menghilangkan kewarasan kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala haramkan perjudian. Tak. Walaupun kita kata perjudian ni maknanya tak kait pun dengan akal kita, tapi maknanya dia boleh juga berkait dengan akal kita bila mana kalau kita ni Allah judi, tak, membawa kepada kita ni buat sesuatu luar daripada kawalan kita, tak, bunuh orang ke benda ke, tak, mencederakan orang lain, menghilangkan kewarasan akal juga, tak, mana berlaku keganasan rumah tangga ke, tak. Jadi itu lelaki ni main judi, jadi buat tak boleh duit, kalau judi dia libah belakang anak bini dia, tak, sehingga membawa kepada kematian. Mana Allah Subhanahu Wa Taala haramkan arak dan juga perkara yang sewaktu dengannya, dengan tujuan ialah untuk memelihara akal tadi. Dan yang keempatnya ialah memelihara keturunan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita la taqrabuz zina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang kepada kita jangan kita dekati zina. Mana bukan buat zina, dekati zina. Jadi apa-apa jalan yang mengarah kepada zina tadi semuanya haram. Tak, maknanya couple ke benda ke, tak, berdua-duaan ke, bukan antara suami isteri, maka dikira haram juga walaupun tak jatuh lagi dalam zina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan pengharaman tadi ialah untuk memelihara keturunan kita. Tak. Yang kelimanya ialah memelihara nyawa. Tak, memelihara nyawa supaya kita ni tidak menjatuhkan diri kita ke dalam perkara-perkara yang boleh menghilangkan nyawa kita, menyebabkan tergugatnya nyawa kita. Dan ulama tambah satu lagi, tak, asalnya ada 5, tak, dan ulama mutaakhir ni dia tambah satu lagi ialah memelihara maruah. Sebab apa? Sebab berlaku pada akhir zaman ni banyak fitnah, tak. Jadi mari fitnah pada kita, maka kalau kita tak siasat molek fitnah yang mari tu, berita yang mari, maka dia membawa kepada kerosakan maruah kita. Tak, maknanya fitnah tu haram. Jadi tujuan pengharaman dia tadi ialah supaya memelihara maruah seorang manusia. Jadi kalau ke-5 tadi ataupun ke-6 tadi, dia bertembung di antara satu sama lain. Jadi hak ni kita kena dahulukan dulu. Kalaulah memelihara agama bertembung dengan memelihara akal, jadi kita kena dahulu hak agama dulu. Tak, coba bagi contohnya, kalaulah tak minum arak, tak, maknanya tak minum arak tadi, maka kita kata dia hilang akal tadi, tak. Tapi dengan tujuan kalau tak minum tadi tu, tak, boleh menyebabkan dia ni hilang nyawa dia ataupun hilangnya agama dia tadi. Maka kena jaga agama dulu. Tak. Ataupun nak kena bunuh. Tak. Nak kena bunuh. Jadi nak menjaga nyawa tadi, maka disuruh minum arak. Tak. Kita boleh minum arak dengan tujuan nak jaga nyawa tadi. Tak. Mana kalau ada berlaku pelanggaran di antara perkara yang kita sebut tadi, tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahawa perkara-perkara ni, perkara halal dan juga haram ni, Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan tujuan ialah untuk memelihara ke-5 perkara tadi.
Dengan terpelihara 5 perkara tadi, maka manusia ni dia ikut fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat syariat dan juga Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam diri manusia ni supaya bersifat dengan sifat wara', jauh daripada perkara haram dan juga syubhat ni, dengan tujuan ialah memelihara diri manusia dan juga mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi lah banyak dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita berkenaan dengan halal dan juga haram yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, pengarang menyebut kepada kita supaya kita memelihara penglihatan kita. Seorang muslim itu mestilah memelihara dirinya daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan merupakan faktor yang membawa kepada kancah pelanggaran dan maksiat. Jadi berhubung dengan perkara ini, Al-Quran mengingatkan orang-orang mukmin supaya memelihara diri dari penglihatan yang tidak memberi faedah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada kita bahawa melihat sesuatu yang bukan halal bagi kita ialah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penglihatan ni merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat. Jadi bila kita lahir, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita pendengaran dan juga penglihatan. Jadi kalau orang buta, sudah tentu dia tak boleh melihat lah. Jadi kita ni orang yang Allah Subhanahu wa taala beri mata, panca indera mata, maka kita boleh melihat dan juga kita boleh merasa melalui mata kita. Jadi dengan mata tadi kita boleh mengenal orang, kita boleh mendapat ilmu, kita boleh membuat pekerjaan dan juga amalan-amalan seharian kita melalui pandangan dan juga panca indera yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi kalau tak ada penglihatan, Allah Subhanahu wa taala tarik penglihatan kita, maka kalau ada pendengaran, boleh bercakap, boleh mendengar saja, tidak lekat kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat tapi tidak boleh mendengar, lekat lagi kehidupan kita. Ataupun kalau kita bisu tapi kita boleh melihat, kehidupan kita lekat lagi. Tapi kalau tidak boleh melihat, maka pendengaran kita tadi, tutur kata tadi kita tadi menjadi tidak lekat. Penglihatan ni merupakan salah satu panca indera yang utama. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut dah, bila lahir anak Adam, bila Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, maka dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri ialah panca indera dia dan juga panca indera yang boleh melihat dan juga panca indera mendengar. Jadi kedua-dua perkara ni, sebab apa Allah Subhanahu wa taala banyak sebut dalam Quran, bracket antara dua ni ialah kerana dua-dua ni boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebabkan kita jatuh ke dalam perkara maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita bahawa kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, firman pada kita, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah ni juga menundukkan pandangan ni, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang lelaki yang beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada orang perempuan yang beriman juga. Jadi perintah ni Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada kedua-dua jantina tadi. Disebabkan oleh mata tadi, penglihatan kita tadi, kepada perkara-perkara yang haram boleh menaikkan syahwat kita. Mana zaman kita ni tak nak elok lah. Kalau kita buka surat khabar, kita buka buku, majalah, nampak orang tunjuk aurat. Kalau kita buka TV, nampak orang tunjuk aurat juga. Kalau kita keluar rumah kita pun kita nampak juga orang buka aurat juga. Jadi kok mana pun kita pergi, jadi pandangan kita ni sentiasa memandang kepada perkara yang haram, aurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita bahawa kita kena menundukkan pandangan kita. Jadi tunduk pandangan ni bukan bermaksud kita tunduk pandangan kita jalan, jangan tengok depan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada Sayyidina Ali bahawa pandangan pertama kepada aurat dan juga perkara haram ni dimaafkan. Jadi dosanya bila kita pandang kali kedua.
Kita katalah orang lalu orang melintas depan kita, orang nak tutup aurat, tak? Free hand. Jadi pada pandangan pertama tu dimaafkan, tak? Kalau kita tengok sekali lagi, maka barulah jatuh haram tadi, tak? Baru jatuh dosa tadi, tak? Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, Nabi SAW sebut pada kita supaya tundukkan pandangan kita, tak? Jadi kalau kita nak elok dah, tak? Mana kita ni lepas pandangan kita istighfar lah, tak? Memang gitu, tak? Maknanya orang manusia ni, maknanya pandangan tak boleh nak elok, tak? Kalau kita bawa kereta, bukan kita nak pandai talai, tak? Maknanya kita bawa kereta, apa orang nak pakai, tak? Ataupun orang tu tak tutup aurat, bukan kita nak pandai talai, tak? Maknanya belanggar dulu kita, tak? Jalan pun kita gitu, kita tak boleh nak lah, kita nak elok lah, tak? Tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang pada kita, tak? Nabi SAW ajar pada kita bahawa pandangan pertama dimaafkan oleh syarak. Pandangan kedua yang menjadi kesalahan, menjadi dosa, tak? Dalam keadaan kita tak boleh elok ni, maka kalau paling penting sekali usaha kita, tak? Usaha kita untuk mengelak. Dan juga perkara ni berkaitan dengan aurat ni, bukan hanya kita jaga diri kita je, tak? Maknanya kita kena jaga juga ahli keluarga kita. Bila keluar daripada rumah, kena pastikan ahli keluarga kita ni tutup aurat, tak? Mana orang lain dapat dosa disebabkan orang yang tidak menutup aurat tadi. Orang nak jaga diri dia ni, jaga dah, tak? Tapi disebabkan oleh ada manusia lain yang tidak menjaga diri dia, mendedahkan aurat dia, jadi orang lain dapat dosa juga, tak? Jadi orang yang mendedahkan aurat, dia dapat dosa dedah aurat, dan juga dia dapat dosa juga disebabkan oleh orang lain tengok aurat dia, tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, dan juga bukan hanya orang lelaki tapi juga orang perempuan juga, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya menundukkan pandangan, tak? Daripada pandangan hati ni, tak? Pada pandangan mata tadi turun ke hati, dan juga boleh membawa kepada kerosakan, zina dan sebagainya, tak? Melalui pandangan tadi boleh membawa kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni merupakan perintah yang qat'i, yang putus terhadap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut pada kita bahawa daripada kita pelihara pandangan tadi, sebenarnya kita memelihara kemaluan kita daripada jatuh ke dalam perkara yang haram, tak? Melalui pandangan tadi boleh mengelakkan diri kita daripada terjerumus dalam perkara zina, tak? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabu zina. Jadi pandangan juga merupakan alat untuk kita menyebabkan kita hampir kepada zina tadi, tak? Bukan bermaksud kita kena butakan mata kita, tak? Tapi sebagaimana kita sebut tadi, kena berusaha untuk kita elok daripada kita memandang kepada perkara yang haram. Kadang-kadang maknanya memandang ni juga, tak? Boleh menumpukan akal kita. Kita tengok benda-benda yang kotor dan juga jijik ni, sebenarnya dia boleh mengurangkan kecergasan akal kita, tak? Sebagai contohnya, kalau kita banyak tengok najis, tak? Maknanya kalau banyak tengok najis, dia boleh jadi tupur juga akal kita. Apatah lagi tengok benda-benda yang haram. Ataupun kita banyak tengok, ataupun kita ni sama kelih tengok salib, tak? Maknanya dia boleh melunturkan hati kita, tak? Maknanya jadi keras. Dan juga daripada pandangan ni juga boleh menyebabkan penyakit ain, tak? Dengan pandangan tadi, pandangan yang penuh dengan hasad tadi, boleh menyebabkan orang lain jatuh sakit. Itu pandangan hasad. Kalau pandangan yang baik, pandangan yang takjub, pandangan yang kata dia tengok orang ajaib, dia rasa ajaib, ataupun dia rasa kagum dengan orang tersebut, maka boleh menyebabkan juga jatuh sakit juga, tak? Sebab tu kalau kita pergi ke Yaman, negara Yaman, banyak di rumah-rumah dia tulis bismillah, tak? Supaya bila orang pandang, tak? Bila pandang rumah dia, kalau rumah dia besar, rumah dia lawa, jadi orang nak pandang dengan takjub. Sebab dengan pandangan ni boleh menyebabkan rumah tu terbakar ataupun utuh, dengan pandangan takjub tadi. Ataupun orang yang kita pandang dia, orang tu lawa ke, smart ke, handsome ke, tapi disebabkan oleh pandangan kita tadi, kita kata, maknanya dengan pandangan takjub tadi boleh menyebabkan orang tu jatuh sakit, melalui pandangan kita. Apatah lagi kita ni pandang benda haram, boleh dosa.
Kalau pandangan-pandangan tadi boleh menyebabkan juga orang lain kena juga penyakit daripada disebabkan oleh pandangan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa kena menjaga pandangan daripada memandang kepada perkara-perkara yang haram. Dan yang ketiganya, pengarang menyebut kepada kita seorang Muslim mestilah memelihara lidahnya dari menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang buruk dan kotor, percakapan kosong, mengumpat keji, mengadu domba dan sebagainya. Jadi pengarang menyebut kepada kita bahawa kita sebagai seorang Muslim yang Muslim pada akhlaknya, mestilah kita memelihara lidah kita. Sebab lidah ni kadang-kadang dia laju daripada akal kita. Benda yang keluar daripada lidah kita kadang-kadang tidak terlintas pada akal kita. Sebagai contohnya, kalau kita marah sangat, jadi bila kita marah, akal kita tidak duduk pada tempat dia. Kalau kita marah, maka perkara pertama yang keluar ialah daripada mulut kita. Kita maki ke, kita kata ke, kita cerca, keluar daripada mulut kita. Jadi dia laju daripada akal kita. Sebab tu kalau setengah ulama' dia sebut bahawa kalau kita nak mengeluarkan kata-kata kita, kena fikir dulu. Kena fikir dulu supaya kita kata tadi ataupun percakapan kita tadi tidak mendahului akal kita. Kalau mendahului akal, takut salah. Banyak kita bercakap, banyak kita berkata, maka banyaklah salah. Banyak kita kata, banyak kita cakap, maka banyaklah salah, banyaklah dosa. Jadi lidah ni walaupun lembut, tidak bertulang, tapi dia tajam. Mana kalau kita kata, kalau kita maki orang, kita kata ke orang, boleh menyebabkan perbalahan, boleh menyebabkan fitnah, boleh menyebabkan orang-orang ni berbalah, disebabkan oleh lidah tadi. Maka ulama ajar kita bahawa mesti kalau kita nak bercakap, bertutur dengan lidah kita ni, kena berhati-hati supaya lidah kita ni tidak dahulu daripada akal kita. Jadi kita ni mukallaf, orang yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkataan kita semua ni akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada keluar daripada mulut kita, lidah kita ni, perkataan baik, maka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buruk, maka mendapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW sebut bahawa kalau kita ni nak bercakap perkara yang baik. Kalau kita tak boleh bercakap perkara yang baik, maka Nabi SAW sarang kepada kita supaya kita diam. Kalau kita ni beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap benda yang baik ataupun diam. Kalau kita tak ada benda nak cakap, cakap kosong boleh lah, mana sembang kita, kadang-kadang kita ni sembang, mana kadang-kadang keluar, ataupun kita mengangkat diri kita sendiri melalui percakapan kita tadi. Kita tak sehebat benda kita kata, tapi kita ni angkat diri kita sendiri. Ataupun melalui lidah kita, percakapan kita tadi, kita berbohong, nipu. Maknanya kita cakap hari ni, depan orang ni orang lain cakap, depan orang lain cakap, belakang orang lain cakap belum. Maknanya kalau kita cakap nipu ni, satu penipuan kita buat, dia akan jadi 2-3 penipuan untuk tutup penipuan asal tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga, Nabi SAW ajar pada kita supaya kena memelihara lidah kita yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Walaupun dengan lidah tadi boleh membawa kepada kebaikan, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga boleh membawa kepada dosa dan juga perbalahan sesama manusia. Dan ketahuilah, mukallaf itu sewajarnya menjaga lidahnya dari sebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Apabila bercakap dan diam diri adalah sama sahaja hasilnya, maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri, kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram ataupun makruh. Dan sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan juga memberi kita nur dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menerima segala amalan kebaikan kita. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zal mursalin wa imal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.